Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Allah, tadi Ustaz pegang Quran. Ikam ambil Ustaz Quran tu. Surah apa nak? Surah Fatir ke? Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnakum tarjuna. Ingat ayat tu? Ingat surah surah apa tu nak? Itulah Hikam dia buka terus kan. Tapi tak apalah. Inilah kuliah kita yang sebenarnya. Surah apa tu? Surah Fatir ke? Sana saja kita tengok dulu. Penghujung kan? Fatir. Ya Allah, empat sana. Sedap ayat tu. Sajalah terlintas bila buka Quran ni kan. Pasal kita jumpa orang Quran 3. Hai cepat 4. Yes sir. Ya, ayat yang ke berapa di ujung-ujung? Bismillah sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Dengan izin rahmat Allah Ta'ala, Allah himpunkan kita setelah cuti lama. Kita tengok satu ayat Quran. Tengok sikit je. Pasal ayat Quran ni, satu ayat Quran ni, mau tak mau dikena baca. Mau tak mau dikena baca. Dalam suasana Nabi pesan, bila kita berada di akhir zaman, masyarakat kacau bilau, perang sana sini, ulama pun jadi merapu, banyak dah, suasana hari ni jadi kalang kabut dah kan, suasana jadi kalang kabut. Pada masa tu Nabi suruh pegang Quran, jangan tinggal diri kita dengan Quran. Tu pesanan Rasulullah. Jadi kita yang duk mengaji sunnah ni, walaupun hebat mengaji saat ni, kuliah sana, kuliah sini, kuliah sana, kuliah sini, dalam masa yang sama kita dengan Quran ni kurang, dia jadi leceh. Dia jadi leceh. Maka salah seorang cerita riwayat yang sahih, cerita kata hamba Allah ni seorang ni rajin kuliah. Kuliah apa kuliah rupa dia ada, kuliah kira ramai selalu. Tapi tok guru yang duk mengajak dia ni, tengok dia something kalang kabut. Duk tengok dia duk mengajak dekat dia, duk tengok diri dia ni, wajah dia, tok guru dia duk mengajak anak murid kan. Dia tengok budak ni, dia kata kalang kabut. So tok guru ni ada anak murid dia yang rapat. Dia kata kalau boleh cuba hampir tanya kat dia, aku tengok dia ni ada something serabut. Jadi anak murid tok guru ni pula kebetulan kawan baik dia. Kawan baik dia. Bila kawan baik dia, dia tanya, "Alah ni, aku nak tanya kat hang. Hang duk main kuliah ni seronok tak?" Dia kata, "Aku duk main kuliah okey. Tapi ada masalah aku ni keserabutan, dia main runsing, dia main macam-macam. Walaupun aku duk dengar kata orang main kuliah, orang yang tu yang ni semua jiwa tenang, tapi jiwa aku tak tenang sangat. Aku tak tenang sangat, nanti main serabut. Aku duduk dalam kuliah, aku main serabut tu, saat ni main yang tu, saat ni main. Ada masalah, jadi serabut lah hidup aku." Akhirnya kawan dia tanya, "Hang mengaji tak?" "Aku mengaji macam ni lah. Kuliah-kuliah masjid, di antara masjid maghrib dengan surah, maghrib dengan isya. Tak tahu nak pergi tak mana. Kedai-kedai pun, kedai makan nak duduk pun tiap hari, duit tak ada. Main duduk dalam sini sat, padat. Kadang-kadang duduk kat masjid ni ada nasi lemak, ada hari tak ada. Contoh. Jadi dia pun
Dia kata walaupun aku nak main kuliah macam ni lah. Jadi kawan ni tanya lagi, ada tak guru yang mengaji? Aku nak kata ada guru sangat-sangat ni tak ada. Guru sangat-sangat aku mengaji ni tak ada. Cuma duk mengaji macam tu lah. Pergi kuliah sana kuliah. Itulah guru aku. Dah tak ada ke seorang guru duk bimbing hang ke? Tak ada. Yang kedua dia tanya pula, hang baca Quran tak? Quran ni kadang-kadang baca, kadang-kadang tak. Tapi kelas aku main selalu. Quran ni aku jarang. Quran jarang. Kata tu Quran duduk dalam rak tu daripada dulu sampai sekarang duduk dalam plastik. Daripada dulu sampai kat hampa kan. Daripada surau ni punya cantik tu, contoh lah bukan nak cerita. Quran tu duduk dalam plastik tu, ya Allah. Pasal tu ustaz tak galakkan aktiviti wakaf Quran di Malaysia. I tak saja sangatlah. Tak berapa suka sangat aktiviti wakaf Quran. Macam tak ni kata pula, kita kata macam ustaz duduk ke Putrajaya kan, tiap-tiap hari sepanjang Jumaat aktiviti wakaf Quran. Di mana Quran apa nak bagi? Mana lagi nak bagi? Masjid mana lagi nak bagi? Dihantar ke Sabah pun Sabah dah cukup, dah minta maaf dah. Mana lagi nak bagi? Bagi dihantar di South Africa lah konon. South Africa ulama la dengan cara duk menulis macam ni, anak muda aku lebih rasa khusyuk kesusahan daripada takut senang ni semua model ni. Jadi lah ni aktiviti wakaf Quran ustaz tak berapa, minta maaf dah live, sorry what to say. Orang putih. Pasal kita tengok ustaz pergi tempat ustaz pun ada ratusan Quran. Siapa nak wakaf Quran main tempat ustaz? Berlambak Quran orang bagi wakaf. Nampak tak? Kita boleh tengok masjid-masjid, kita boleh himpun semua masjid sekadarnya saja letak. Yang selebihnya bagi orang yang perlu. Tak perlu dah. Quran dah tak perlu sangat-sangat dah. Jangan kita membazir. Biar kita bagi satu benda kita wakaf tu, kita tengok dia dibaca, kita dapat pahala. Ni nak cerita lah, nak cerita. Maka kawan ni tanya kat kawan tu, hang baca Quran tak? Dia kata Quran jarang-jarang, tapi kuliah selalu-selalu. Bila-bila aku baca Quran. Tapi kita tengok ayat Quran. Masa tu akhirnya dia kata macam ni, kawan dia kata, nak tak aku cari kat hang seorang tok guru ustaz? Nak dia kata. Akhirnya dia pun bawa lah kawan dia pergi jumpa dengan ustaz tadi yang tengok dia serabut. Ustaz, ni kawan saya. Tu ustaz tanya apa khabar, yang tu yang ni, nampak tak? Tanya dia. Akhirnya kawan dia tahu, ustaz dia tengah nak cari guru seorang. Ustaz sudikan nak ambil dia sebagai anak murid. Ustaz tu tak apa, ala wasalan, kalau hang nak mengaji mai mengaji. Akhirnya ustaz tu tengok dia, ustaz tu kata, hang mengaji bagus, tapi Quran tak pegang selalu tak boleh. Pasal jiwa kita ni, hati kita manusia ni, mau tak mau dia setiap hari dengan Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan duk ingat dekat aku, hang pegang Quran sikit-sikit duk baca ni, jiwa hang ketenang. Jiwa hang ketenang. Yang kelak-kelak ni semua nak bagi motivasi, nak berubah hidup kita. Sudahlah, jangan merapu, jangan merepet. Dunia ni sementara saja, hang nak mati. Inilah kuliah. Kuliah ni semua dia nak pesan bagi kita kejap, jangan kita leka. Dunia hang duk taman apa lah sekali kubur tu pi. Seorang-seorang daripada jemaah masjid kita seorang tak ada. Hang pun nanti tak ada. Ustaz daripada seorang ada pun dah seorang tak ada. Nampak tak? Semua kita akan berubah. Yang kuliah-kuliah ni nak bagi kita ubah diri kita, keluarga kita, anak pinak kita yang Tuhan bagi tu kuliah. Quran hang kena cari, hang kena baca untuk hang nak tenangkan jiwa hang. Tengok ayat ni kata apa? Surah Fatir ayat 29. Quran kata apa? Supaya kuliah kita berkatlah sikit. Paling special sekali-kala bila mana ada sikit Quran masuk dalam dada kita. Ada special. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Mana-mana orang belajar Quran dan sampai itu paling baik. Kelas Quran, kelas yang paling baik sekali. Sikit dua katalah hari ni satu ayat, sebulan 30 ayat. Dahsyat tak, boleh kenal Tuhan. Tiap hari kita kenal apa Tuhan duk sembang kat kita. Ambil satu ayat, Allah kata apa? Innal ladina, sungguh-sungguh Allah kata, alladina,
mereka siapa dia? Umat Muhammad. So sungguh-sungguhnya aku nak bagi tahu ni bahasa kampung lah kita mengajar. Tak payah yang tu ini inna ni tak payah. Inna ni sungguh-sungguh aku nak cerita. Aku Tuhan, aku nak cerita alladzina mereka. Siapa dia? Di kalangan umat Muhammad tu yatluna kitaballah. Allah kata sesungguhnya mereka yang yatluna duk baca kitaballah, duk baca Quran. Mana-mana orang duk baca Quran, Allah kata wa aqamus salah. Jiwa orang yang semayang ni dia dengan Quran tak boleh nak pisah. Allah kata orang yang suka baca Quran ni, Allah kata lagi wa aqamus salah. Kemudian sifat umat Muhammad ni dirikan solat. Kalau kita solat hebat macam mana Quran tak sama kita, ayo solat kita masalah, jiwa masalah. Jiwa masalah, pada mau tak mau sikit kena baca wa aqamus salah, dirikan sembahyang. Pertama sekali Allah kata sesungguhnya umat Muhammad ni yang duk baca Quran, mereka yang duk baca kitab Allah, kitab aku. Wa aqamus salah, dan dirikan sembahyang. Wa aqamus salah dirikan sembahyang. Wa anfiqu mimma razaqnahum, dan orang yang sembahyang ni Quran tak boleh pisah dengan diri dia, satu. Yang keduanya wa anfiqu, dan orang sembahyang juga bersedekah ni memang jadi kesukaan dia. Sampai tak ada tabung, cari tabung. Ini kita tengok tabung, Allah dia mai dah. Pasal tu aku buat siap-siap RM1 hari Jumaat, aku buat siap bang. Saat ni dia lalu aku tak bubuh, seorang tengok aku malu. Kita bubuh atas dasar orang bubuh, kita bubuh. Kita sendiri cari. Nampak tak? Orang diri sembahyang ni dia, macam mana satu hari pun dia kena sedekah. Masa tu Nabi kata, tengok sahabat aku, macam mana aku tak sayang kat dia, macam mana aku tak kasih kat dia. Sampai aku minta tangan dekat Allah, aku kata, ya Allah, aku nak jadikan Abu Bakar ni Khalili. Aku nak jadi Abu Bakar ni. Aku kasih, aku sayang sahabat aku yang rapat. Aku sayang, aku kasih kat dia. Allah kata tak payahlah, cukuplah aku jadikan Ibrahim Khalilullah. Hang jadikan Abu Bakar sahabat rapat hang sudah. Sampai macam tu Nabi sayang dekat Abu Bakar yang tak terhingga. Pasal apa? Sifat Abu Bakar setiap hari bersedekah. Setiap hari bersedekah. Yang keduanya, ziarah orang sakit. Pasal kita tahu ziarah orang sakit ni 7 malaikat yang akan mendoakan bagi kita. Dia akan cari orang sakit. Kita ziarah orang sakit, lah ni setiap hari orang sakit, kan? Ada saja ni. Mesti ada. Dalam kampung ni mesti ada, seorang dua mesti ada. Dengan dia sakit tu Allah kata dia nak bagi share pahala dekat orang setiap hari 70,000 ya Allah malaikat akan mai bila kita jenguk dia. Alamak. Ada faham ke cerita ni? Abu Bakar, dia nak malaikat doa dekat dia. Hang semayang macam mana hebat pun, hang berkuliah macam mana hebat pun, tak sama dengan ziarah orang sakit. La ilaha illallah. Yang ketiganya, ziarah orang mati. Sampai dihantar Abu Bakar dengar ke mana pun dia pergi. Inilah sifat yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita mengaji sunnah, kita cuba nak praktik lah. Kita kata hari ni Allah bagi dengar aku sakit, aku nak pergi lah. Pahala hebat macam mana pun tak susah, melainkan mungkin aku pergi situ, malaikat akan mengamin, ya Allah, aku tengok dia sakit, esok ni janganlah kau sakitkan aku sakit yang mendaruratkan iman dan Islam aku. Kita tengok dia sakit, kita tak tahu hari ni anak minta saja, kita minta ke anak turun urut kepala Azad, dia urut, dia nak buat macam cucuk godok kan, macam tu hamba kat aku ni. Kita rasa ya Allah, habis dah dia buat, ya Allah, aku naklah rasa tangan anak aku. Dia buat macam tu ya Ustaz. Ini baru kita sakit bila minta dia. Esok ni kita sakit duk telan-tantang, macam mana keadaan? Lepas tu kita pergi ziarah orang sakit, kita berdoa, ya Allah, kita jangan bergantung hidup dengan siapa-siapa pun kita sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Allah Ibrahim ajar kat kita, Allah ajar, tengok kekasih aku. Bila kita sakit, kita akan kecewa sangat-sangat. Siapa? Kita harap anak, harap yang tu. Jangan harap Allah wa huwa syafi. Ustaz yang cakap ni bukan senang, betul tak? Bila kita sakit, kita harapkan orang. Kita harapkan orang. Bila orang sakit, kita pergi ziarah. Bila kita pergi ziarah, kita tahu 70,000 kan.
70,000 malaikat dalam Sahih Imam Muslim. Di ziarah ada 70,000 malaikat, bukan seorang dua tau. Ada faham ke cakap ni? 70,000 malaikat yang datang daripada arasy Allah. Ya Allah, kami amin, mudah-mudahan dia pergi tengok orang sakit, dia jangan dapat sakit macam tu, dia jangan dapat keadaan macam tu. Kita doa bila kita duk tengok orang kanser, ya Allah, dia punya sakit menderita ni, dia bubuh ubat morfin sampai dia menjerit, semayang mengaji, dia ke mana hala tak tahu. Betul tak? Ni semua kita minta tolong Allah. Pasal tu Quran duk kata kat kita, sifat orang yang baca Quran, kita try lah. Ustaz dengan apa sama-sama, ustaz pun sama campur juga. Ustaz tengok apa tadi, mai-mai yang baik-baik, yang soleh, ya Allah, mai-mai semayang tahiyatul masjid, alhamdulillah. Keberkesanan orang mengaji hari ni, mai-mai lembutkan hati, Allahu Akbar. Okey, nampak tak? Okey, adalah kesan-kesan daripada mengaji ni kan, alhamdulillah. Kita kena cuba. Quran sendiri kata, Allah kata apa? Wallahi, orang macam ni Allah kata, ya Allah Tuhan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang baca Quran, aqimus salat, dirikan sembahyang, wa anfaqu mimma razaqnahum, dia bersedekah dari apa yang aku bagi. Sikit mi ni, sebahagian sikit je aku nak minta, aku bagi kat hang rezeki sikit, share dengan orang lain, sedekahlah. Aku yang bagi kat hang, aku minta hang pulang balik sikit, mimma razaqnahum, yang rezeki aku bagi itu aku bagi, hang bagi balik orang susah, tengok itu, bagi balik. Okey, hang bagi balik, nampak tak? Kalau macam tu sifat Allah kata, sifat yang sedekah sirran, paling bagus sekali sedekah aku suka cara rahsia, sirran. Ada kalanya wa alaniyah, ada kalanya cara terang-terang, nanah dia nampak orang tu sakit, nanah dia bagi pada. Allah suka orang sedekah. Dan Allah kata lagi, yarjuna, semua orang bersedekah. Kita bila mana, senang bahasa kita, bila baca Quran, kita semayang, terutamanya bersedekah. Yarjuna, kita harap sangat-sangat. Apa hang harap? Kita harap sangat-sangat yang kita buat tu, Allah kata tijaratan, hang tahu tak, yang hang buat tu satu perniagaan. Hang duk bagi duit dekat aku ni, perniagaan tau. Hang akan nampak pulangan dia, hasil dia di syurga nanti. Allah la tijaratan lan tabur, satu perniagaan Allah kata takkan rugi-rugi hang dunia dan akhirat. Takaffalallah birizqi, rezeki hang aku tanggung, hang tak akan miskin, hang tak akan berlubang hidup hang tak akan fakir. Dengan hang derma, hang tak akan fakir. La haula wala quwata illa billah. Ayat ni ustaz baca, tapi nak praktikkan senang tau. Kadang-kadang dengan RM1 nak bagi, dia makan tak lutut, dia macam Parkinson dia main. Tapi nak beli rokok sekotak tu dia sanggup nak bagi musnah diri dia. Contoh example, nak beli rokok tu dia tak ketak, dia menari satu macam, tapi dia nak bagi untuk Allah Ta'ala, macam Parkinson dia main. Ni semua manusia, inilah nama dia manusia. Manusia bila hati dah duduk dengan iman, senang. Bila hilang iman, hang cerita lah macam mana, habis. Hang cerita macam mana pun agama tak boleh masuk. Jangan benarkan hidup kita ni, ya Tuhan heret kita matang sini tak boleh kena agama. Jangan. Siapa heret kita matang sini? Allah. Bila Allah heret matang sini, dia nak bagi agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang Allah sayang, Allah suka dekat dia, tanda dia, Allah usung kita matang sini nak bagi reti, nak bagi faham agama. Allah sayang. Tapi bila kita ada kelam-kelam macam ni, kita lari, Allah tak sayang kat hang lah, bodoh. Dia nampak ada Ustaz Ahmad, dia nak lari dah nampak dah. Hang betul-betul syaitan. Contoh, ni dapat. Kita kena ajak diri kita lah, sama-sama umur yang kita duduk di sini semua umur expired lah, oi. Umur tak larat dah, minta kerja pun vakansi tak mau kat hang dah. Mana-mana tempat tak mau dah, tapi Allah mau. Surau, masjid mau kat kita, ya Allah. Tuhan mau kat kita, nampak tak? Mudah-mudahan dengan ayat ni kita balik, renung dengan kepala otak kita. Mulai hari ini, ya Allah Tuhan, mulai hari ini nak habis dah, tahun baru nak habis dah kan? Ni nak masuk tahun baru kan? Tahun nak habis dah.
Masuk Muharram ni tahun baru lah woi, bukan apa nama tahun tu. Nah, Muharram ni kan masuk tahun baru dah. Tekad kita, ya Allah ya Tuhan, aku nak baca Quran setiap hari. Tak apa, duduk baca pelan-pelan baca, walaupun takak. Tengok mula-mula sekali buka Quran ni, mula-mula kalau kita dengan Quran seronok, kita buka-buka depan ayat dia, wala yastawi, tengok, wala yastawil a'ma wal basirah. Kita tak payah orang dengan jenis-jenis orang biasa je, tak payah dalam sangat. Dan tak sama, Allah kata. Allah menafikan terus, la wala yastawi, tak sama kedudukan dia al-a'ma, orang yang buta dengan orang yang celik. Orang celik agama dengan orang buta agama tak sama. Ada orang Allah bagi mata dia celik, tapi hakikat dia buta, tak boleh nampak surau. Dia pimai surau, dia boleh lalu masuk ke surau, balik ke surau, tak boleh singgah. Ayo, mak dia kata nanti aku tonyo hang nanti nampak tak. Allahu Akbar. Tu dia Quran dia kata. Bukan senang. Ada orang Allah kata buta, ada mata dia buta. Orang macam ni esok ni mati, dia dibangkitkan, Allah cabut mata dia buta. Ya Allah, aku buta ya Allah. Di dunia dulu aku celik hang tak nampak masjid aku. Bila di akhirat kelak, aku tak mau hang tengok akhirat aku. Akhirat Tuhan, langit, bumi bukan macam ni tau. Tak tahu nak terbayang. Allah haramkan mata, hidung, semua anggota kita nampak akhirat. Allah kata hang tak layak untuk akhirat aku. Allahu Akbar kabir. Tengok, kita buka Quran, bila selalu kita dengan ayat Quran lama-lama okey boleh. Wala zulumat. Allah kata orang dalam keadaan gelap-gelemak ni, tak ada nur, tak ada cahaya apa langsung. La ilaha illallah, tutup. Hamba kena damping dengan Quran. Kena cuba sikit apa. Hari ni satu ayat, besok satu ayat, lusa satu ayat. Lama-lama subhanallah. Cuba bila mai kan ambil wuduk ke masjid kan, mai dah semua pegang-pegang, ya Allah ya Tuhan, tak ada siapa yang akan tolong aku, bantu aku lepas mati. Aku tahu Quran ni syafaat aku. Dia nanti mai tolong aku. Elok orang letak dalam kubur kita, sebelum kita masuk, dia masuk dulu. Tu dia. Apa percaya tak percaya, apa hanggut sudah. Yang apa nak main kuliah ni, ilmu ni semua, dia masuk dalam kubur. Sampai Nabi kata apa? Luasnya kubur kita ni macam 7 hasta, lebih pada tu punya luas. Nampak kecil, tapi kubur orang yang beriman luas. Kubur orang tak beriman mampu dengan kecil, dengan ulap macam-macam. Hang percaya tak percaya, esok ni mati hang tengok sendiri. Masa ta'ala, ayo karpula ajakan hang pada. Allahu Akbar. Cukup dekat situ sebagai mukadimah. Lama tak main kan. Kadang-kadang kuliah ni kena beletiak. Kuliah ni semua sebagai motivasi je, beringat aja. Bila kita balik-balik, kita renung balik diri kita, tengok keluarga. Aduh, aku tengok diri aku, tengok isteri aku duk merapu, tengok anak-anak aku semua depan televisyen, sembahyang mengaji tak nak mampu aku. Aku beranak, last sekali depan sentai aku, mampu aku. Seorang-seorang perbuatan anak kita nak tanggung di kubur. Sama ada kita nak menari, kita sendiri. Bila ada kecil anak gedik, terketak-ketak, hang nanti terketak di kubur masa ni. Ya Allah Tuhan, lama tak sembang kan. Mari kita masuk bab mana? Kita buka muka surat. Apa tinggal lama dengan apa dengan aku sekali menayat lah. Tak ingat tak tuan? Tak ingat. Tak apalah. Apa tanya kat aku tanya kat abang. Baik, kita ambil apa nama bab-bab yang kita suka. Ustaz dah rasa muka surat apa nama 800 lebih kan ke belakang tu kan. Tak hujung kita ambil betul ya. Siapa yang ingat dia ni lah, siapa tak ingat. Kita dulu mengaji berkenaan dengan apa nama? Berbakti kepada orang tua dan hubungan silaturahim kan?
Kita dah ambil yang tu. Lepas tu kita masuk bab berkenaan dengan derhaka pada mak bapak semua habis. Derhaka menjadi derhaka. Apa nama? Kita masuk bab berkenaan dengan kabair, tu pun dah habis. Dan kalau tak salah ustaz, kita masuk bukan surat 857, hadis apa nama 1492. Betul? 1492. Betul ke? Tanda lah, tanda. Dulu saya ingat sudut mengaji kat belakang-belakang ni kan. Hadis kita dah mengaji hadis di atas sekali, muka surat 857. Berkenaan kita baca sikit ya. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, bila kita baca tentang perawi tentang sahabat Nabi, kita seronok dah. Pasal hidup depa ni subhanallah. Depa tengok Nabi, ya Allah Tuhan, depa berubah totally. Seronok. Kita pun nak minta kat Tuhan macam itulah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allah yang balik-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama, bagi kami taat atas agama. Kita minta pasal bukan senang. Bukan senang kita nak istiqamah ni, bukan senang. Betul tak? Ya, ayat Quran kata apa nama? Orang yang istiqamah ni tatanazzalul malaikah, kan? Alla taqafu wa la tahzanu. Quran bagi tahu orang yang istiqamah ni, aku datangkan ke hampa, aku Tuhan, aku datang dekat hampa orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah ni Allah Ta'ala kata tatanazzal malaikah, aku turunkan malaikat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, jaga kita. Sampai malaikat tu pun bisik kat kita, la taqafu wa la tahzanu. Hang jangan takut, hang jangan sedih. Pasal kita pegang agama saja, memanglah kita apa nama, jangan takut apa dia, macam-macam akan datang kat kita. Tekanan daripada bila kita nak istiqamah aja, kadang-kadang adik-beradik, tempat kerja, yang tu yang ni, nanti kata benar istiqamah ni bukan senang. Pasal kita keluar di keliling kita ni semua banyak tak membantu kita. Di keliling kita tak membantu kita banyak. Okay? Kita nak istiqamah bukan senang. Pada tu kita nak baca tentang hadis-hadis Nabi, sahabat-sahabat dia radhiyallahu anhum. Allah redha tak ada depa sangat-sangat. Tapi bila kita nak tengok Allah redha depa ni macam mana, hubungan dengan Rasulullah macam ni, woi. 13 tahun berjuang dengan Nabi, pedih. 13 tahun tu sikit pun tak goncang iman depa. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang dulu Allah kata hubungan dengan aku macam ni, diuji, dipukul macam mana pun sikit pun tak genjak. Kaya miskin dia tak berubah keadaan dia. Kita lah ni okey lah, semua ada. Bila sebab-sebab masa tu tahu diri kita. Masa tu kita duk main kuliah ni semua ni, duk dengar cerita-cerita macam ni semua, nak bagi kita kuat. Tuhan, kau uji kami mengikut kadar kami. Kita tak mau, kita takut ujian tu tak mampu kita atasi. Ujian nak bagi kita jaga solat saja sebulan, bagi alamak, nak bagi dapat solat, bagi cantik pun elok nak sembahyang sana. Bini pula kata, bang, pergi beli laksa jangguih. Tadi saya makan laksa jangguih tadi. Selalu nak mai kan susah, hari ni dapat. Tapi tak dapat hari ni, apa nama, pisang habis. Kebenar. Aku nak pergi belilah kat air dulu. Kalau dapat macam tu mampu dia suruh beli laksa dia dulu, baru pergi sembahyang. Ujian dah, ujian. Ujian ni dalam rumah tangga kita. Alamak. Nampak tak? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mari kita belajar lagi hadis ni. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang rapat sangat-sangat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda baik, Nabi kata, Jabir, kalau hang buat semua benda baik tu sedekah. Hang buat semua benda baik. Anak pi saja, ya Allah, dalam pancok tu. Hari ni pi pancok ada orang duk bersih, masya-Allah.
Nak kita pi pancok kan, kadang-kadang nampak kotor, ambil sikit, ada masa sebelum maghrib pi corak kan, bersih, pahala besar. Jangan diingatkan tak ambil wudu nak sembahyang, ambil wudu nak sembahyang, aduh ya Allah. Pasal tu tak mengasihkan tempat kadang ibadat ni bersih. Setiap orang yang main ni jiwa dia kalau bersih dengan Tuhan, ya Allah, tempat wuduk bersih, tempat toilet bersih, semua boleh bersih. Tiap-tiap hari Allah cicak tu duk taik dia jatuh. Main sapu, Allah bagi nampak taik cicak. Kalau mata yang ada iman dia ni, mata tak beriman, hang taik dengan aku sama, aku pun taik, hang pun taik. Nampak tak? Boleh tahu jiwa kita, jauh jiwa kita. Hari ni Pelansari Masjid Surah Daukit. Buktikan orang mengaji, orang main kuliah. Habis mengaji, pergi letak balik Quran tempat dia. Ambil satu tuala Kamal, simpan tuala tu, nampak mana-mana lap. Jangan harapkan tok siap saja. Nampak tak? Ini pergi ambil asid, pergi corak tai asid pula habis semua, kena contoh. Masing-masing jangan tunggu bila main musim raya baru nak bersih. Dah. Masa Nabi kata, semua benda yang dalam hang kotor, setiap kali duk kutip berbola poket, kita keluar balik, semua benda yang tak elok keluar balik. Hadis, praktik. Allah bagi nampak sikit, pegang-pegang, Allah ni mungkin tak hidung apa ni, tak apa. Akan ambil pulang kan. Apa pegang lebih tu macam. Saat ni pergi buang. Semua kita tahu benda betul baik. Pasal tu Nabi ajak sahabat, walaupun nampak ada ini simple, nak didik sahabat. Nabi kata Jabir, kullu ma'ruf, semua benda baik itu sedekah. Bukan dia bagi duit sedekah. Buat benda baik. Kalau boleh buat benda baik, nampak orang kita lalu jalan, nampak satu maknya, tak hempek larat, kita beli satu Milo ais kan, mana makan. Alah, Tuan Allah. Tadilah walaupun dia tak kenal Allah, Tuan Allah. Kita niat nak buat baik kat dia. Subhanallah, Allah janji mana-mana orang yang buat baik kat orang, saat anak mati esok ni, berhadapan dengan keadaan kesusahan, semua jadi senang. Kita terkejut, laluan titis sirat dengan keadaan serabut di padang mahsyar semua mudah. Kita pergi haji, kita tak sangka-sangka Ustaz, dalam keadaan nak melontar sakit ni, tiba-tiba nak melontar, Tuhan bagi senang. Saya duk fikir macam mana ni, Allah balas, tengok Allah balas. Tengok orang duk sesak lapar, orang duk kata panas, saya tak rasa panas Ustaz, alhamdulillah. Tengok orang kata dahaga, saya rasa tak rasa dahaga, betul. Tiba-tiba saya nak ayat, ada seorang main bagi kat saya ayat Allahu Akbar. Allah janji saat kita sulit, taat kita susah, masa tu kita tengok, siapa orang tolong aku ni? Aku nak tolong orang lah ni, Allah balas. Kita nak motor, nak motor, balik pulang sikit, nak mampu ke nak motor, tak nak minyak, mampu hang. Nak tak nak minyak, Allahu Akbar. Elok tak nak minyak, orang tanya, pasal apa? Tak nak minyak, tak apa. Subhanallah, dosa. Berapa second orang tolong kita. Intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau hang betul-betul tolong aku tolong Tuhan. Selalu ada tisu, hari ni tak ada tisu, hang pun tak letak bismillah. Tapi hari ni bagus. Nampak tak? Atas meja ni bersih ke tidak kan Ustaz pegang? Awaklah berabuk tempat aku mengajar ni, nampak tak? Alhamdulillah, ni semua contoh tau. Penampilan apa kena, malu kadang-kadang letak gelas aku duk tengok. Awak keliling ni hitam nah. Tak basuh ke tak basuh ni pada. Ni semua kan kena jaga tau. Identiti kita termasuk rumah kita, orang tengok kita nak minum gelas, tengok di bawah. Subhanallah, cantiknya di bawah hang. Duk main kuliah selalu macam ni, hang punya cancar gelas, letak balik. Ada. Ni semua didikan kita. Nampak tak? Jangan pasal orang nak tengok kita mengaji, nak tengok orang kuliah. Pasal tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi didik sahabat dia, senang je. Nabi kata kullu ma'ruf sadaqah. Semua benda yang baik dan sedekah. Apa nak lalu angkat kadang-kadang kucing mati tengah jalan, semua perbuatan tu kita tahu ya Allah Tuhan. Ingat, ulama kita satu je. Ulama kata wanita yang zina, Imam Bukhari cerita, wanita tu zina, hidup dia tak cantik, tapi anjing tu duk jelal lidah lapak, tergedik-gedik lapak.
Dia pun dahaga, dia pun dah, anjing pun dahaga. Dia ambil ayak tu, dia bagi dekat dia bagi kat anjing tu. Allah isytiharkan ahlu syurga. You all can understand? Bayangkan dia ambil ayak bagi makan anjing tu. Apakah untung tak untung? Apa ambil ayak ni bagi sedekah kat ustaz yang minum ayak. Allahu Akbar. Kalau dekat binatang tu pun confirm masuk syurga. Kalau yang ni atas pada syurga, apa lagi nak sebut? Boleh faham tak? Sama macam tu. Kadang-kadang kena berebut, kena tanya ustaz, tanya kat Tok Siap, ni ayat kalau dah ambil saya nak letak satu yang nak minum tu semua apa nama, daripada mengajak orang, mudah-mudahan ya Allah dapat kat saya sikit benda pahala. Cari. Ni bukan kempen dia nak suruh apa buat. Sebaik-baik amalan ni masjid surau ni, ambil kain macam hari Khamis malam Jumaat kan, esok orang nak sembahyang Jumaat, hari ni saya nak vacuum boleh tak? Malam ni lepas Isyak nak minta pada JK nak lak-lak semua, nak bagi kemas. Sentiasa nampak masjid surau, pergi ke toilet, pergi ke mana-mana nampak ada muslimat pula rajin lebih. Tak apa, I nak beli bunga-bunga, nak bubuh pokok kelili semua, I nak ni. Okey, daripada apa cantik ia rumah apa? Rumah Allah Ta'ala. Ada senguruan nanti bubuh ni, dia timai, dia buat tu, Allahu Akbar kabira. Setiap orang pandang, setiap orang duk tengok, pahala kat kita. You all can understand? Tak faham pun tak apa, hanggup bagi faham juga. Oh, geram pun. Dia kata bagai sini. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih, sedekah bukan saja dia kata berupa harta atau wang ataupun benda, tetapi sedekah dapat diberikan dalam bentuk ucapan. Kita mulut lidah kita, insya-Allah hang sihat, hang baik, insya-Allah baik. Mulut lidah orang belah Pinang memang kasar sikit, tapi kadang-kadang yalah kan, kita kena ni faham. Ustaz pun kadang cakap kasar dengan orang belah sana. Ustaz kasar, bahasa kami tak kasar mampu dia ustaz apa dah. Sampai kita muslimat hantar mesej, ustaz tolong jangan katakan macam tu, kalau malaikat doa lah kelas mampu, kami semua dia mampu yang belah Pinang bukan mampu weh. Kena faham bahasa tu, nampak tak? Atau dia kata perbuatan yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Setiap orang dia kata yang berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk apa pun dinamakan sedekah. Tu dia. Okey, nama dia sedekah. Hukumnya seseorang muslim dapat bersedekah dia kata dalam bentuk apa pun selama hal itu baik dan halal. Cubalah kita buat. Kita kalau boleh umur kita lanjut ni, kita buat baik pada anak cucu kita. Dah umur yang lanjut ni tak mau nak marah-marah, nak berkelahi dengan anak cucu, tak mau, kita nak beralah. Kalau kita tegas dengan anak cucu, esok ni anak cucu tak berimpun kat kita, tak maulah tok tu garang, siapa pun tak mai. Anak pula tu kita bebek kat dia, terlalu sangat kan bebek, mampu bebek kat dia apa tak? Kita main ujung-ujung hayat ni kita nak anak cucu berimpun, ya Allah kan, sayang kasih berbakti pada kita. An Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Abu Zar Al-Ghifari kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, dia kata, minal ma'rufi syai'a walau an talqa aqaka biwajhi talqin. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jangan sesekali engkau meremehkan kebaikan. Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, tolong jangan pandang benda baik remeh. Contohnya benda baik macam kita assalamualaikum, benda salam jangan apa sikit salam. Jangan pandang benda tu remeh. Sebaik-baik amalan yang disukai oleh ahlul malaikat daripada aras Allah Ta'ala kalimat salam. Bayangkan seorang sahabat Nabi praktik hidup dia, assalamualaikum, assalamualaikum. Allah buka pintu hati dia yang luar biasa. Tak lain dan tak bukan siapa dia, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia cuma dengar pada Nabi satu je. Dia daripada bangsa Al-Bahili. Pernah dengar cerita ustaz, bangsa yang luar, bangsa yang kita kata curi, penyamun, perompak, macam-macam. Tapi Allah buka pintu hati dia, la haula wala quwata illa billah. Dia praktik salam je. Pasal tu Nabi kata, nak tahu tak ya Rasulullah, yang mana orang baik nak? Orang rajin ibadat ke orang yang rajin mengaji ke? Nabi kata, nak tahu benda ni, pergi tanya ke Abu Umamah Al-Bahili, dia boleh bagi tahu. Sahabat semua rujuk dengan dia, kelebihan orang mengaji ilmu ke, rajin beribadat ke?
Dia sendiri bagi tahu, Quran kata innama yakhshallah min ibadil ulama, orang yang paling takut dekat Allah Taala ni ulama. Orang cari ilmu ni Allah, orang dekat dengan Allah Taala. Nampak tak? Martabat kedudukan tinggi macam apa mengaji Allahu Akbar duduk sembahyang. Orang yang sembahyang mengaji, pahala dia tak sama dengan orang yang sembahyang yang tak mengaji. Tak sama. Kesemua perbuatan orang yang mengaji ni, pahala, martabat dan lain, maqam kedudukan dan lain. Please, orang yang mengaji harus Allahu Akbar, dia takkan Allahu Akbar setiap pahala dia. Tapi orang yang mengaji, dia tahu sembahyang, aku sembahyang ni, dia tahu ilmu sembahyang tu, dia tahu Allah bagi kedudukan yang lain. Tapi orang yang mengaji, yang buat dosa, pahala dia lebih banyak daripada orang jahil yang buat jahat. Pahala dia satu tu je, dia jahil, dia buat jahat. Orang mengaji yang isap rokok, orang mengaji isap rokok, mengaji dia isap rokok, dosa dia banyak. Orang yang tak mengaji isap rokok, pahala dia macam tu je, dia sikit maksudnya dosa dia sikit. Masa tu kita yang mengaji ni, kita duk dengar hukum makan macam-macam, dalam sama-sama kita buat benda yang jahat, Allah doublekan amalan kita. Beza dengan orang yang jahil ni, dia buat satu benda yang salah, pahala dia macam, dosa dia takat tu je. Tapi pahala pula kita, amalan kita tinggi di sisi Allah Ta'ala orang mengaji ni. La ilaha illallah. Nampak tak? Pasal tu Nabi kata ke Abu Zar, jangan pelekeh tentang orang yang baik. Orang baik ni jangan kita pelekeh. Nampak tak? Jangan la taqiranna, jangan sesekali kita remeh ke, kita hina ke, macam orang simpan janggut sikit. Macam kambing biri-biri hang, nak mampu biri-biri hang. Nampak tak? Dapat pula isteri kita, bang, I rasa geli-geleman you, betul-betul mata macam neraka jahanam. Nampak? Isteri kita boleh kata, I nampak you tak romantik, nak mampu hang. Ada perempuan dalam jahanam, dia suka jantan jenis isap-okok. Ni satu ni pun ghaflah juga, namanya bab ghaflatun. Ada bab ghaflatun. Subhanallah, nampak tak? La taqiranna, maka Nabi kata ke Abu Zar kata apa? La taqiranna, janganlah kita pandang benda baik ni kecil, benda baik ni remeh sangat. Okey, walau dia kata kalau pun benda tu sekadar kita jumpa saudara kita senyum, Assalamualaikum, senyum, walaupun nampak biasa, pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Kita nampak kawan kita, Assalamualaikum, I love you so much. Macam-macam orang belah-belah KL, orang yang depa baik-baik jumpa orang, sayang, kalau kita sini sayang belau tak apa, memang depa panggil orang macam tu. Kadang-kadang Ustaz pun terbawa di sini, sayang tolong ambil Ustaz. Kita ingat benda tu benda sayang apa dia panggil aku. Dia panggil kalau anak-anak murid, Ustaz sayang tolong ambil Ustaz. Bahasa depa kadang-kadang bahasa orang educated ni kat sana, kita semalulah. Bahasa dia, kesopanan dia bagus, dia cuma tanam ilmu sikit nampak cantik. Bahasa dia guna, termasuk anak-anak dia, mak bapak cakap, subhanallah, kita rasa ya Allah Tuhan, kalau masuk ilmu sikit mengaji bagus. Nampak tak? Kita bila campur dengan depa ni, kita boleh ambil cara kehidupan depa tertib, cara kehidupan tertib. Subhanallah. Walau antalqa aqaka biwajhin talqin, dia kata, maksud dekat sini, walaupun dia kata engkau, dia kata berpapasan dengan saudaramu lalu menunjukkan wajah yang manis, kita jumpa, Assalamualaikum, macam tu jumpa, Allah satu pahala yang besar dah bagi saudara kita. Terutamanya Nabi kata apa? Kita bagi pada orang mukmin, orang beriman yang hak, yang kita nak kena bagi kat dia. Kita jumpa kat dia, ya Allah, ana uhibbuka fillah, aku sayang kat hang. Ambil saat ni, apa ni? Ni sabun bidara, ambil. Tengok nak promo, ikam buat tak? Nampak tak? Ni sabun bidara, ambil lah. Dr. Junaidah buat. Dr. Junaidah ni orang yang amanah. Dia setiap orang buat pembedahan ke apa-apa, dia takut ada unsur tak elok kan, dia suruh mandi dengan daun bidara. Ustaz pun ambil lah daun bidara, dia ikut kelas tafsir Quran, bagus. Hamba Allah ni bagus, nampak tak?
Dia ada unsur dia buat tu, dia tak ada masuk bahan-bahan yang tak senonoh. Ustaz, saya amanah dengan ilmu saya. Lah ni macam-macam kita tengok, walaupun adalah ni shampoo bidara, latar belakang dia adalah bukan orang Islam yang buat. Tu yang Ustaz sedih. Shampoo bidara tu bagus, bau dengan dia bubur lemon, tapi bukan latar belakang orang kita yang buat. Lah ni kita tengok macam-macam lah ni. Subhanallah, kita pun dah jadi, kita kata, musibah yang besar di bumi kita. Bangsa kita sendiri maki Nabi, maki Allah, maki umat. Bangsa kita, orang Melayu hari ni maki tak ada agama, maki tak seronok dengan agama. Dia rasa tak seronok. Pergi mana-mana orang di sebelah, di Selangor, tapi tempat lain tak tahulah. Dia kata Islam tak bebas. I tak mau agama ni. Kalau boleh, I tak suka dengan agama ni. I fed up dengan agama ni. I nak kahwin dengan orang yang tak suka pada Islam. I tak mau kahwin cara Islam. I tak mau. I nampak Islam terikatkan I. Aduh. Yang cakap hari ni setiap hari orang Islam. Dan bila dia cakap pula kadang-kadang terang-terang, kita tangkapkan dia, terus lawyer datang bebaskan dia. Lawyer orang kapiak. Kumpul cuma 2-3 hari, 20,000 kan? 20,000 dana nak sokong nak. Apa nak jadi dengan negara kita? Apa nak jadi dengan bumi kita? Dah orang politik kita, orang Melayu kita dah lingkup, agama dah lingkup. Apa tunggu? Semua lingkup-lingkup ni orang lain duk buat pembangunan, curi kekayaan kita buat. Tak ada pulau, dia buat pulau baru, Pulau Pinang lagi nak buat. Yang nak duduk sampai pulau tu semua orang luar duduk. Kesian kat bangsa Melayu. Apa nak buat? Apa nak buat? Tanpa ada. Mungkin hampa dapat tengok hari ni anak cucu kita akan menangis, ya Allah Tuhan, bukan air mata yang bersih, air mata darah. Percaya tak percaya kalau macam ni, kita akan tengok seksaan demi seksaan. Ni semua kesalahan daripada bangsa kita yang rakus akibat macam ni. Tuhan duk tengok dah, Nabi bagi tahu dah. Penghinaan terhadap agama dilakukan oleh orang kita sendiri. Orang kita sendiri maki agama, kata agama. Pasal tak ada undang-undang yang tegas. Walaupun kita ada mufti yang ramai dalam Malaysia ni, mufti paling banyak dalam dunia ialah Malaysia. Sebesar-besar Saudi satu, sebesar-besar Libya satu, sekecil-kecil Malaysia sana berbelah-belah mufti ada. Jadi mufti semua untuk apa? Mufti semua sekadar pakai baju samping, baju Melayu dan butang baju Melayu. Contoh, tak kata pun daripada. Ada satu mufti dia keluar kenyataan, saya takkan bagi Ustaz Abdullah Tauliah sampai bila-bila kalau saya ada tempat ni. Tak bagi pun tak apa, live aku ada, semua orang tengok, semua negeri tengok. Bodoh punya mufti. Contoh, nampak tak? Kan? Apa dengan kuasa dia, dia larang orang, dia haram. Mana boleh macam tu? Tak apa, hari ni di dunia kuasa dia. Esok ni dia takut-takut kita berdua tak boleh jumpa. Walaupun dia Muslim, tak Muslim, rugi. Pertemuan di akhirat tak boleh kita jumpa. Kita cakap kena agama, kita sayang agama. Kita sayang agama. Kita cakap dalam keadaan hari ni, kita tengok kadang disco lah, semua kita pening kepala tempat-tempat, kadang-kadang tempat masjid, bom-bom-bam. Tambah-tambah lesen hari ni bagi, subhanallah. Pasal tu apa, jangan harap lah, jangan minta nak hidup lama-lama. Kalau hidup lama-lama, mana buat apa? Kita tak boleh buat apa pun. Kita minta Allah bagi hidayah, sihat itu je. Kalau lagi panjang baduk di dunia, apa pun nak buat, apa pun nak khidmat, nak jawab dengan Tuhan macam mana? Kita duk tengok sehari demi sehari, kita tak boleh buat apa hari ni. Bangsa asing seorang kena tangkap, bangsa asing datang punya ramai, support bagi 20,000. Tak tengok hari baru ni. Berapa banyak pun sekalipun kami akan bebaskan dia. Kena tangkap hari ni, besok keluar. La ilaha illallah. Terang-terang maki pada agama, terang-terang maki badan yang terang-terang. Bukan kita kata cerita dongeng hari ni. Hari ni cerita terang-terang. Ada anak muda main, sial Islam, sial Islam. Kita nak kata apa? Kalau bangsa asing yang cakap, kita kata adalah. Tapi bangsa kita tak seronok dengan agama. Bangsa kita buat keputusan tak seronok dengan agama. Kalau boleh murtad, kami nak murtad. La haula wa la quwata illa billah. Itulah Nabi kata, ya Allah Tuhan, di akhir zaman, itulah. Inilah hari ni orang Melayu yang tidak didik anak-anak dengan agama. Sosialnya subhanallah. Tak tahu nak kata apa dah. Tak tahu nak kata apa dah. Macam-macam kes yang kita tak henti-henti. Allahu akbar kabirah. Maka oleh sebab tu,
Ada ini ajak pada kita jangan remeh dalam masalah nak buat kerja baik. Satu lagi Nabi kata ke Abu Zar, sikit je nak pergi habis, bagi 3 dapat. Kata Abu Zar, Nabi kata, qala an Abi Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kerja-kerja yang baik, tengok kerja baik. Kerja baik, Nabi kata buat kerja baik. Yang keduanya, kerja baik jangan pandai lekeh. Orang nak buat baik support, nak buat baik support. Yang satu lagi Nabi kata, idza tabakhta Abu Zar, kalau hang masak Abu Zar, kita buat balik durian, musim durian dah habis belum balik pulau? Habis dah. Tak habis lagi. Tak ada nak main ustaz nak tagih nak main masa musim durian banyak-banyak kau dapat makan free, tak dapat juga. Pada mai kat sini kata idza tabakhta, kita buat balik durian, jiran sebelah bau, tiba-tiba dia mati, mampu masuk neraka. Idza tabakhta, bila kita masak kan kadang-kadang kari masuk. Allah, kalau kari jenis mamak sedap weh. Apa ni kari Melayu, dia berbau. Kari mamak dia akan berbau sampai 2-3 rumah masuk. Sifat dia macam tu. Menggerun kan. Saya tak percaya, hanggut sudah. Kau tengok kedai mamak daripada jauh tengok masuk. Yang tu kedai mamak 2-3 hari melau kan. Iza tabakhtal maraq, Nabi kata kalau kita masak kuah, kalau kita ada jiran dekat, kita buat balik durian, dia nampak, ambil satu bagi dia, selesai kan. Tak boleh kita beli masuk dalam rumah totally, tak boleh. Hak jiran tu, nampak benda baik tu, hak jiran. Kita beli macam-macam, ada Allah, anak dia nak tengok, bagilah satu. Okey, kalau tak mau buat cara ni, jangan tunjuk dia tengok. Allah, dia tu buat balik macam-macam. Mak dia tengok, aku tengok kan Minah terbalik macam laksa lah, apalah, kalau beli kat mak Sat. Jangan bagi, kalau boleh makanan ni kita bungkus, jangan bagi orang nampak masa balik. Tu dah jiran. Idza tabakhta, apabila kita masak, dia kata maraq, masak dia kata apa nama kari, apa dia kata sini, masak yang ada lauk, yang ada kuah, yang ada kuah, dia kata. Maka Nabi kata ada fa'aksir ma'ha, kalau boleh lebihkan kuah tu. Kalau masak lauk, lebihkan kuah dia, lebihkan sikit. Nabi kata pasal apa? Wa ta'ahada jiranak, kalau boleh pergi bagi kat jiran, pergi bagi kat jiran. Itu nama sifat yang baik yang kamu lakukan. Nabi nak ajak kat Abu Zar, kalau makan sekalipun tak pasal tu, ulama tak suka makan di kedai. Dia makan di kedai orang tengok. Peribadi Hasan Al-Banna Syed Kutub pesan kepada da'i, wahai da'i, jangan makan benda terbuka tepi jalan, orang lalu orang nampak kita makan. Tu dia Ustaz Allah dah makan nanti roti canai. Kita makan istighfar lah. Macam mana keadaan hari ni ke Zuru. Tapi Hasan Al-Banna Syed Kutub dia jaga benda tu. Dia kata setiap kali ada orang yang aku duk makan ni, ada orang lalu lalang yang tengok aku, yang dia dia lapar sangat, akan jadi fitnah pada kita. Sampai macam tu Islam jaga daripada hari ni ustaz makan tadi, tapi kami makan dekat belakang, orang tak nampak, siapa pun tak nampak. Pada apa laksa janggut tadi kan, dia beli makan situ. Pada Allahu akbar kabira. Oleh sebab tu ya Allah, Islam kata kat sini, hendaklah setiap Muslim berusaha melakukan kebaikan walaupun berupa senyuman. Buat baik banyak, senyum kepada saudara ditemui di mana saja dia kata dia jumpa. Begitu juga dia kata seorang Muslim dapat dia kata berbuat baik kepada tetangganya dengan sekadar memberikan kuah daripada lauk-lauk yang dia masak. Hukumnya melakukan kebaikan wajib, dan seseorang dapat melakukan kebaikan walaupun berupa senyuman dan memberi kuah dia kata kepada jiran dia. Subhanallah, Nabi ajak para sahabat tolong buat baik walaupun sekadar senyum, makanan share. Itulah sahabat aku. Bulan depan kita tengok hasil daripada dia buat semua kebaikan ni, apa Tuhan nak bagi. Man nafasal muslim kurbatan min kurbatin, mana-mana orang yang Allah yang kita kata kat sini, kesusahan orang Islam dia tolong, Allah akan tolong bantu dia. Nanti kita sambung hadis ni. Allah kata kurbatan min kurbatil yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti dia akan jadi senang pasal hidup dia bantu orang kan.
mati esok ni roh nak keluar senang, urusan dah senang, sampai berjumpa dengan Tuhan senang. Pasal tu Nabi suruh buat benda baik. Wallahu alam. Habislah sudah. Yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kita sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.